everyone and Assalamualaikum. Terima kasih sebab dah klik video ni. Okey, untuk siapa yang baru lagi dekat channel ni dan still tak kenal saya Teacher Suraya. So, sesiakan hari ni akan ajar bab 2 mengenai faktor dan gandaan. So, hari ni video sebelum ni kita dah buat dia punya teori, dia punya macam mana pengenalan faktor dan gandaan tu. Tapi untuk hari ni kita akan narrow down untuk faktor sahaja. So hari saya akan ajar macam mana buat latihan untuk faktor. Lepas tu dengan penyelesaian masalah untuk soalan faktor. So ambil pen, ambil kertas semua sekarang. Sikit. Sekarang kita buat soalan ni. Okey. Faktor nombor 1, senaraikan faktor bagi A 24. So 1A faktor bagi 24. Ingatkan lagi nak buat faktor macam mana? Ingat, apa darab apa dapat jawapan dapat 24 tu. So apa darab apa dapat 24. So kita try satu-satu nombor. So saya buat kat sini 1 darab 24. Okey, 1 darab 24 dapatlah 24 kan. So next 2 darab berapa dapat 24. So kalau sifar 2 ada 24, iaitu nombor 12. Okey, next adalah 3 darab berapa? 24. Okey, untuk siapa yang tak tahu, yang tak hafal sifar lagi, tak apa. Sebab sekarang dah boleh guna kalkulator kan? So tekan kalkulator 20. Sebab yang ni operasi darab. So kita tukar terbalik kepada operasi darab adalah operasi bahagi. So 24 bahagi 3, jawapan dia 8. So tulis kat sini 8. Lepas 1, 2, 3, 4 pula. 4 bahagi berapa? 24 bahagi berapa dapat 4? Tekan kalkulator 24 bahagi 4. Lepas tu 6. Okey, pastikan setiap nombor yang awak tulis kat sini, setiap faktor yang awak tulis tu adalah nombor bulat. Sebab faktor memang tak nak pecahan, tak nak perpuluhan. Kena nombor biasa, nombor cantik, nombor bulat. Okey, kita panggil nombor bulat. Okey, 5. Okey, sifar 5 ada ke tak 24? 5, 10, 15, 20, 25. So tak ada 24. Maksudnya dia 5 bukanlah faktor kepada 24. Lepas tu 6. 6 dah dekat sini. So dah siap. Okey. So tuliskan je lah jawapan. Faktor bagi 24 adalah bagi 24 ialah, tuliskan je semua nombor yang awak dah tulis kat sini, yang dah jumpa kat sini. So 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 12. Okey, senang. Itu saja. So make sure jawapan mestilah dalam nombor bulat. Okey, next. B 39. Dia nak cari faktor bagi 39. Sama juga macam yang atas ni. Apa darab apa dapat 39. So 30 berapa darab apa dapat 39? 1 darab 39. Paling senang lah kan? 1 darab apa-apa dapat jawapan yang sama. Okey. Lepas tu 2. Dalam sifar 2 ada tak 39? Okey, kalau nak tahu, kalau tak hafal sifar 2 kan, tekan 39 bahagi 2, 19.5. Darab 19.5. Tapi ingat, yang ni adalah nombor perpuluhan. Maksudnya 2 bukan faktor kepada 39. Okey. 3. 3 ada tak dalam sifar 30? 3 darab berapa dapat 39? So 3 darab 13. Tak percaya? 13 darab 39 bahagi 3, 13. So yang 13. Okey. 4 pun bukan sebab tak ada 39, tak ada dalam sifar 4. 5 pun bukan. 6. Okey, kita try. 39 bahagi 6.
29 bagi 6. Dapat 6.5. So, kita tak nak perpuluhan. So, itulah jawapan dia. Ini saja jawapan dia. Faktor bagi 39 ialah semua nombor yang awak tulis dapat kat sini. 1, 3, 13 dan 39. So dapatlah jawapan dia. Kalau soalan faktor keluar dekat exam, dia suruh senaraikan faktor, make sure jangan salah. Jangan salah tau, sebab soalan ni senang. Awak cuma harus tuliskan je apa dalam apa dapat jawapan yang faktor dia. Itu saja. Okey. Ni selesai. Nombor 1 selesai. A dan B pun yang tu selesai. So, nombor 2. Nyatakan faktor perdana. Faktor perdana ingat ke tidak? Faktor perdana dia sama macam faktor yang ni. Faktor biasa, tapi dia nak jawapan untuk nombor perdana sahaja. Nombor perdana kena ingat. Tak ada cara lain, tak ada formula lain nak ingat, memang kena hafal sahaja. Okey. So, nyatakan faktor perdana untuk 12. So, nombor 1 kita buat je faktor macam biasa. Okey, so apa darab apa dapat 12? 1 darab 12. 2 darab 6. 3 darab 4. Okey, ada lagi ke? Kalau seterusnya 4 darab 3, tapi dah ada kat sini 3 darab 4. So, yang ni sahaja jawapan dia. Tapi dia nak faktor perdana, nombor perdana sahaja, iaitu 1 bukan nombor perdana, 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 4, 6 dan 12 bukan nombor perdana. Okey, so jawapan. So untuk jawab soalan faktor perdana yang tu, ya, jawab je lah. Faktor perdana bagi 12 ialah, jangan tulis semua pula, tulis yang nombor perdana sahaja yang awak bulatkan ni. 2 dan 3. Selesai. Mudah je kan? Okey. So next adalah 30. Nyatakan faktor perdana bagi 30. Okey, saya padamlah. Nanti awak tak nampak kat bawah. Okey. Kalau nanti awak dah faham apa yang saya ajar ni, make sure buka balik buku. Lepas tu jawab soalan dalam tu. Jawab, buat banyak latihan supaya awak macam sentiasa ingat. Awak tak lupalah apa yang kita belajar hari ni. Okey, next. 2 B 30. Faktor perdana untuk 30. Ingat, step 1 buat saja faktor macam biasa. 1 darab 30. 2 darab berapa? 15. 3 darab berapa? Okey, senang. 30 bahagi 3, tekan kalkulator, 10. Okey, lagi apa? 4. 4 tak ada. 5 darab 6. Okey, ada lagi ke? 3, 6, 7 bukan. Okey, 7 kita tekan. 30 bahagi 7 dapat 4.257. 4.2857. So, kita tak nak nombor perpuluhan. Okey. 8 pun sama. 30 bahagi 8 pun tak boleh. Sebab 3.75 jawapan dia. Kita tak nak perpuluhan. Okey, so itu sajalah jawapan. Tapi step kedua kita akan tulis nombor perdana. 1 bukan nombor perdana, 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 nombor perdana, 6, 10, 15 dan 30 bukan nombor perdana. So untuk jawab soalan ni, bukan, faktor perdana bagi 30 ialah yang awak buat ni, 2, 3 dan 5. Senang. Okey. Okey, so yang ni dah settle lah. 12. A dah settle, B dah settle, skor. Sekarang nombor C. C
Iaitu dia nak nombor perdana bagi 44. Sama macam tadi, buat sahaja faktor. Buat sahaja faktor untuk 44. Apa darab apa dapat 44? 1 darab 44. 2 darab berapa? 22. 3 tak ada. 4 darab 11. Betul ke? 5 tak ada. Sebab apa? 5 tak ada. Baca sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. So tak ada 44. Dia bukanlah faktor kepada 44. Okey. Okey, itu saja. So dekat sini ini jawapan untuk faktor, tapi kita nak apa? Kita nak faktor perdana. 1 bukan 2 dan 2 bukan 2, 4 bukan 11 nombor perdana, 22 bukan, 44 pun bukan. So jawab je kat sini faktor perdana untuk 44 ialah 2 dan 11. 2 dan 11. Selesai untuk 2C. Okey, senang je kan? Okey. Last sekali adalah faktor sepunya. Okey, faktor sepunya ni ingat bentuk tangga. Ingat tak bentuk tangga saya tunjuk? Bentuk tangga yang ni. Faktor sepunya terbesar. Maksudnya kita nak buat tahu nombor apa yang terbesar bagi faktor-faktor nombor 18, nombor 24, nombor 30. Okey, macam inilah cara dia. 18, 24 dan 30. Okey. Tengok nombor ni. Tiga-tiga ni adalah nombor genap. Kalau nombor genap kita boleh bahagikan dengan 2. So tulis kat sini 2. 2, 18 bagi 2, 9, 24 bagi 2, 12, 30 bagi 2, 15. Okey, cantik dah ni. Cantik dah ni. Okey. 9, 2 dan 15 adalah dalam sifir 3. So kita buat je lah. 3 kat sini. 3. 9, 12, 15. 9, 3, 12, 4, 15, 5. 3, 4 dan 5 ni dah tak ada faktor yang sama. So, habis kat sini. Ingat, kalau buat faktor sepunya terbesar, kena darab nombor kat luar ni. So, FSTB bagi 18, 24 dan 30 ialah ni dapat 2 darab 3. 2 darab 3 6. Ialah 6. Oh tak nampak. 24 30 ialah 6. Itu sahaja. Okey. Next adalah 56 ini. 56 B. 56 dan 60. Macam mana? Okey. Buat je tangga. 56 60. Okey. Lepas tu sifir berapa? Dua-dua ni nombor genap. So kita boleh bahagi dengan 2. 56 bahagi 2. Tekan. 56 bahagi 2. 28. 60 bahagi 2. 30. Okey, cantik dah ni. Okey, boleh bahagi lagi. 28 dan 30. Masih lagi nombor genap. So, kita bahagi lagi dengan 2. 28, 30. 28 bahagi 2. 14. 30 bahagi 2. 15. Okey, 14 dan 15. Boleh ke lagi ada faktor yang sama? Tak ada kan? So, siap sampai sini sahaja. FSTB bagi 56 dan 60 adalah 2 darab 2. 2 darab 2 apa? 4. FSTB bagi 56 dan 60 ialah 4. Itu sahaja. Okey.
Okey, tadi kita dah buat soalan yang macam simple je, macam kalau dia tanya macam straightforward lah. Dia nyatakan faktor perdana, nyatakan FSTB, macam straightforward. Okey. Tapi kalau dekat exam dia macam ada soalan yang macam penyelesaian masalah lah. Dia ada cerita, lepas tu kita kena jawab soalan. Samalah untuk chapter bab 2 ni. Dia pun ada juga soalan penyelesaian masalah. So hari ni teacher ada 2 soalan. Okey, kita boleh try sama-sama. Okey. Soalan dia kata, Encik Adlan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Lepas tu mereka menderma 60 kapik beras, 78 botol minyak, 78 botol minyak masak dan 90 botol air mineral. Okey. So dia pemurah lah ni. Semua barang ini diberikan secara sama rata dalam sebuah kotak untuk diberikan kepada mangsa banjir. Berapakah bilangan kotak yang dapat diedarkan? Okey. So dia nak tahu sebenarnya ini adalah soalan faktor. Maksudnya 78, 60, 90 ni kalau semua tu dia letak dalam kotak, lepas tu berapa banyak kotak yang dapat bagi dekat orang. Okey, kita try. Sama je, dia macam soalan pemfaktoran lah. Buat soalan yang macam bentuk tangga tadi tu. Okey. Ataupun kalau siapa yang suka buat yang senaraikan tu pun boleh juga. Okey, hari ni okey, so straight kita buat. Okey, keluarkan balik 60 kampik beras, 78 botol minyak masak, 90 botol air mineral. Okey, berapakah bilangan kotak dapat? Okey, 60, 78, 90. Okey. Buat bentuk tangga. Okey, 60, 78, 90. Tiga-tiga ni adalah nombor genap. Ingat kalau teacher cakap kalau nombor genap kita boleh bahagikan dengan 2. Okey, 2. 60 bahagi 2, 30. 78 bahagi 2, 39. 90 bahagi 2, 45. Okey. Okey, cantik dah ni. Dah cantik dah. Okey, 30, 39, 45. 30, 39, 45 ada dalam sifir 3. So, kita boleh bahagikan dengan 3. 30 bahagi 3, 10. 39 bahagi 2 berapa ni? 1, 3, 13. 45 bahagi 3 berapa ni? 15. So, 10, 13 dengan 15 dah tak ada faktor yang sama untuk kita bahagikan. So, yang tu sajalah. Sampai situ saja. So, ingat. Teacher cakap kalau buat tangga ni, kalau FSTB ke GSCK ke kena darab nombor yang dekat luar tu. Kena darab 2 nombor ni. Okey, so 2 darab 3, jawapan dia 6. So maksudnya berapakah bilangan kotak yang dapat diberikan? 6 kotak yang dapat diberikan. Okey, tulislah jawab. Kalau soalan penyelesaian masalah ni, make sure kena ada tulis ayat. Okey. So, nampak ke? Okey. So, jumlah kotak yang dapat didermakan ialah 6 buah. Okey. Tu saja. Itu sama je soalan faktor tapi kena faham. Dia kena faham ayat dalam cerita tu. Lepas tu kita buat macam ni. Sama je macam yang kita buat latihan macam sebelum ni. Okey. So soalan nombor 2. 120 batang pen, 180 batang pensel dan 240 batang pembaris diedarkan kepada sekumpulan kanak-kanak. Okey. Lepas tu sekiranya setiap kanak-kanak dalam kumpulan itu menerima sama banyak bagi setiap alat tulis itu, cari barangan maksimum. Maksimum kanak-kanak dalam kumpulan itu. Maksud dia cakap maksimum tu, itu sebenarnya adalah keyword untuk FSTB. Ingat FSTB tu apa? Faktor sepunya
terbesar. Terbesar, maksimum. Sama, itu adalah keyword. So, awak kena macam buat banyak latihan supaya awak boleh faham apa maksud ayat tu. Okey. So, buat je faktor 120, 180, 240. Semua nombor genap bahagi dengan 2. So, kat sini boleh dapat 60, 90, 240, 120. Lepas tu, kalau nak lagi cepat, kita boleh darab dengan 10 kat sini. 10 jadi 6, jadi 9, jadi 12. Okey, 6, 9 dengan 12 adalah faktor yang sama untuk 3. So, teacher potong kat sini lagi. Buat tangga. 3. So, kat sini buruk lah tulisan. Termaaf lah. 3. So, 6, 3, 2, 9, 3. 12 bagi 3, 4. So, 2, 3 dan 4 dah tak ada faktor yang sama. Maksudnya, siap kat situ. Tapi, jangan lupa darab nombor yang dekat tepi ni. So, 2 darab 10 darab 3. 2 darab 10, 20. 20 darab 3, 60. Maka kita dah tahu yang ada 60 orang pelajar kanak-kanak dalam kumpulan tu. Okey. So, itu saja untuk video kali ini. So, teacher harap awak dah faham soalan apa yang kita dah bincang hari ini. Kalau kena buat banyak lagi latihan. Supaya awak macam boleh biasakan diri awak dengan faham penyelesaian masalah tu. Lepas tu boleh faham soalan ni sebenarnya nak apa. So, kena banyak-banyak buat latihan. Okey, itu saja daripada teacher hari ini untuk video kali ini. So, insya-Allah untuk next video kita akan bincang untuk latihan gandaan pula. Itu saja daripada saya. Jangan lupa like, share, subscribe, turn on post notification, tekan button loceng tu. Dan itu saja. Terima kasih. Bye bye.